Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Jamali. Hari ini kita akan belajar tentang topik ketahui bahana dadah berbahaya. Okey, dalam pendidikan kesihatan. Okey, ini merupakan lagu yang biasa kita dengar dalam ataupun ketika bulan anti dadah. Jom kita nyanyi sama-sama. Okey. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami tempuh hancur, dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami tempuh hancur, dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Okey, itu merupakan lagu yang telah pun kita nyanyikan bersama-sama tadi. Okey, seterusnya kita masuk topik. Apa itu dadah? Dadah merupakan bahan yang boleh mengubah fungsi badan kita. Okey, dalam masa sama juga ia boleh mengubah emosi kita daripada stabil jadi tak stabil ataupun berubah menjadi emosi yang lain daripada itu. Seterusnya, contohnya dadah yang cikgu boleh bagi contoh ialah antibiotik dan juga penahan sakit. Seterusnya, sesetengah dadah mengubah emosi dan status minda anda, seperti mana yang cikgu cakap tadi. Okey, seterusnya jenis-jenis dadah. Yang pertama adalah opiat. Opiat ni ia berfungsi menekan dan memperlahankan aktiviti sistem saraf tunjang. Contoh-contoh opiat. Yang pertama ialah candu, yang kedua ialah heroin dan yang ketiga ialah morfin. Jenis dadah yang kedua ialah ganja, bahan yang sangat kompleks dan mengandungi 421 jenis bahan kimia. Yang terkini diketahui 460 jenis bahan kimia. Bahaya tau. Okey, berikut merupakan contoh-contoh jenis dadah jenis ini. Yang pertama cannabis, yang kedua hashish dan yang ketiga ialah minyak hashish. Yang ketiga jenis dadah ialah halusinogen. Okey, halusinogen. Okey. Sekejap, ke belakang pula. Okey. Okey, halusinogen. Halusinogen ni apa? Ia dapat mengubah pencerapan deria, pandangan visual dan menyebabkan ilusi. Lebih kurang macam berangan-angan, ilusi kan? Okey, berikut merupakan contoh dadah jenis halusinogen, iaitu DMT, mescaline dan juga psilocybin. Yang keempat, perangsang. Okey, dadah jenis perangsang ni merupakan bahan kimia psikoaktif yang boleh merosakkan sistem saraf. Okey, berikut merupakan contoh jenis dadah ini. Okey, yang pertama ialah amfetamin, yang kedua ialah kokain dan yang ketiga ialah syabu. Saya rasa dadah-dadah jenis ini dah familiar dengan diri anda, betul ke tidak? Maksud dia kamu dah kenal lah, bukan maksud dia kamu dah biasa guna. Okey, amfetamin ni dalam bahasa jalanan dia kita panggil sebagai ais. Okey, ais ni bukan air batu, tetapi ais bagi definisi dadah jalanan. Seterusnya,
Yang kelima, penenang. Okey, penenang ni dapat memperlahankan atau menghentikan fungsi-fungsi tubuh. Okey, antara contoh dadah jenis penenang ni adalah alkohol. Alkohol ni biasa digunakan untuk menenangkan diri. Kalau kamu tengok cerita-cerita cowboy, biasanya mereka gunakan alkohol ni untuk menghentikan pendarahan. Okey, dalam masa yang sama, ketamin dan seterusnya adalah tranquilizer. Okey, tranquilizer ni biasanya digunakan untuk menembak haiwan-haiwan agar mereka tenang dan kemudian dibawa pulang. Kalau macam kamu tengok cerita-cerita berkaitan dengan orang yang kurang ataupun orang sakit jiwa ke, biasanya mereka akan gunakan tranquilizer ni lah untuk menenangkan mereka-mereka yang tidak dapat nak dikawal dengan sebaiknya. Okey, seterusnya jenis dadah yang seterusnya, okey, kita terangkan kat sini ialah dadah dan juga ubatan-ubatan yang lain yang biasa disalahgunakan, yang boleh menyebabkan kerosakan otak dan organ dalaman lain. Okey, contohnya dekat sini. Okey, contoh yang pertama ialah ubat tidur. Ubat tidur ni biasanya diambil bertujuan untuk membuatkan seseorang yang suka tidur tu untuk tidur. Tetapi malangnya ada yang menggunakan ubat tidur ini sehingga mereka ketagihan. Maksud dia, kalau selama ni mereka boleh tidur secara auto tetapi terpaksa manual pula, di mana mereka gunakan ubat tidur untuk menidurkan mereka. Mereka dah tak boleh nak tidur sendirilah. Senang cerita dah macam robot. Okey, nak kena tekan switch off. Maksud dia masukkan ubat baru boleh tidur. Parah kan macam tu. Okey, seterusnya contoh yang kedua ialah steroid. Steroid ni biasanya digunakan dalam bidang sukan. Tujuan dia untuk memperkuatkan otot dan menambahkan kecergasan badan. Tetapi sebenarnya impak dia sangat buruk pada kesihatan tau, sehingga boleh menyebabkan kanser hati. Bahaya tu dalam kesihatan. Biasanya orang-orang yang mengangkat berat, dia nak cepat untuk otot tu tumbuh kan. Jadi dia ambil lah steroid ni. Sebenarnya tak bagus. Jangan ambil. Okey, seterusnya daun ketum. Daun ketum ni sebenarnya tujuan dia untuk perubatan tradisional. Tetapi malangnya kebanyakan mereka-mereka yang menyalahgunakan daun ketum ni menggunakan daun ketum dengan cara yang salah. Di mana mereka gunakan daun ketum ni, okey, mereka gunakan daun ketum ni minum hari-hari. Padahal daun ketum ni kalau ikutkan secara tradisionalnya digunakan oleh orang yang selepas bersalin. Tujuan dia untuk membuang angin dan juga mengetatkan sistem-sistem yang telah longgar sewaktu mereka menjalankan proses bersalin tu. Okey. Seterusnya, jom kita ulang kaji. Okey, cikgu nak tanya. Soalan yang pertama, yang manakah kesan pengambilan dadah jenis opiat? Okey, A. Mengubah pencerapan deria. B. Memperlahankan aktiviti saraf tunjang. C. Merosakkan sistem saraf. Alamak, salah je pula kat situ. Sistem pula. D. Memperlahan fungsi tubuh. Okey, agak-agak apa jawapan dia? 1, 2, 3, 4. Cikgu bagi masa ni. Apa jawapan dia? Okey, jom kita semak jawapannya. Jawapannya ialah memperlahankan aktiviti saraf tunjang. Opiat ni dia dapat memperlahankan aktiviti saraf tunjang. Tu yang kadang-kadang siapa yang ambil dadah ni tengok dia bergerak tu lembab semacam. Okey, seterusnya 2. Berikut merupakan contoh dadah jenis perangsang kecuali A. Kokain, B. Pil ekstasi, C. Kanabis dan D. Amfetamin. Mana satu jawapan dia? Okey, jom kita semak jawapannya. Jawapan yang sebenarnya ialah kanabis. Kanabis merupakan contoh dadah jenis perangsang. Okey, yang ketiga, kesan daripada pengambilan dadah jenis penenang ialah A. Menghentikan fungsi tubuh, B. Meningkatkan daya tahan penyakit, C. Menyegarkan tubuh badan, D. Mengubah pencerapan deria. Mana satu jawapan dia? Jom kita semak jawapan. Okey, jawapannya ialah menghentikan fungsi tubuh. Seterusnya, soalan yang keempat. Contoh bahan inhalan ialah bahan inhalan ni. Walaupun cikgu tak terangkan tadi, sebenarnya kamu dah belajar dah dengan topik sebelum ini. Okey, apa jawapannya? Okey, jawapan yang sebenarnya ialah penanggal cat. Orang guna penanggal cat untuk disalahgunakan dan akhirnya ketagihan hidup penanggal cat tu. Okey, seterusnya kita semak soalan yang kelima. Agensi yang bertanggungjawab menangani masalah dadah di Malaysia ialah apa jawapannya? Ada yang tahu?
Okey, jom kita semak. Jawapannya adalah agensi anti dadah kebangsaan. Dia agensi anti dadah kebangsaan inilah yang bertanggungjawab menguruskan dan menyelenggara dan juga mengawal mereka-mereka yang telah terlibat dalam penagihan dadah ni yang amat teruk. Terima kasih diucapkan kepada agensi anti dadah kebangsaan. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda ingin menambahkan latih tubi, bolehlah scan kod yang cikgu berikan ni. Semoga ia bermanfaat untuk anda. Dan ingatan mesra daripada cikgu, jangan sesekali terjebak dengan najis dadah. Sesungguhnya ia sangat membahayakan pada kesihatan kita dan juga kepada keluarga kita. Akhir kata daripada saya, jangan lupa subscribe channel cikgu. Selamat mengulang kaji. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri